Okey, part yang ketiga kita akan belajar berkenaan dengan still dalam proses penyerapan semula. Okey, proses yang sama tetapi di bahagian yang lain. Kita tengok bahagian yang ini. Kita nak sentuh di bahagian medula. Sekarang korang boleh tengok kat sini kita terbahagi kepada dua bahagian kan. Sebab kita kat sini ada cortex, sini ialah medula. Medula korang kena ingat iaitu di bahagian sini dia merupakan merah dan masin. Betul kan? Sebab sebelum ni kita dah belajar medula tu masin. Okey, macam mana kita nak tahu kenapa dia masin, macam mana proses dia. Okey. Kita tengok step by step. Di mana bahagian kita nak senang ingat, kita akan bahagikan kepada dua. Di mana bahagian yang belah sini, belah kiri dan belah kanan, proses dia berbeza. Okey. Korang boleh tengok dekat buku teks kan. Dekat sini. Dia punya anak panah dia tu berbeza. Ada yang menurun, ada yang menaik. Kan di belah kanan, di belah kanan dia menaik, di belah kiri dia menurun. Kenapa macam tu kan? Ada naik, ada turun. Sebab apabila dia turun kat sini, okey. Bila ada hasil turasan glomerulus, kita ada air kan. Lepas tu ada natrium klorida. Betul, natrium klorida iaitu ion natrium dengan ion klorida. So bila dekat sini, bahagian yang belah sini, bahagian belah situ, dia hanya dia telap terhadap air sahaja dan tidak telap pada ion. Okey, maksudnya dekat sini kita memerlukan air untuk badan kita. Sebab itulah dia telap terhadap air, tetapi dia tidak telap terhadap ion. Okey. Okey. Kita sedia maklum bahawa kawasan ni ialah kawasan medula. Betul kan? Bila kawasan medula tu masin. Dan disebabkan dia masin, air tu keluar meresap ke dalam badan kita. Okey. So dia keluar mengikut kecerunan kepekatan. Okey. Bila air tu keluar kan, kita pun tak nak kita punya medula ni medula tu cair. Bila kita nak medula tu cair kan, bila ni dah turun, bila turun, lepas tu kita naik. So bila kita naik ni kan, dekat bahagian yang belah kanan ni, bahagian belah kanan ni, dia tidak telap terhadap air tetapi telap terhadap ion. Ion seperti ion natrium dan ion klorida, iaitu garam yang selalu kita makan. Okey, ion natrium kan, kita menggunakan pengangkutan aktif, di mana kalau ion klorida menggunakan pengangkutan pasif. So sebab tu medula ni masin, sebab dia banyak garam. Okey. Ion ni dia akan membantu medula ni menjadi pekat semula. Kan sebab tadi kan, sebab air dah meresap kan dalam badan kita. Tapi bila dekat sini, air tu dia tidak meresap. So dia tidak telap kan. Bila dia tidak telap, ion-ion tu dia akan telap. Dia akan menjadikan bahagian medula ni menjadi lebih pekat dan lebih masin lah. Okey. Faham tak? Okey, proses yang sama juga yang dalam tubul berlingkar distal. Kan kita ada
korang kena ingat kita ada 3 proses yang sama tetapi bahagian yang berlainan, iaitu dalam tubuh berlingkar proximal, liku Henle, dan last sekali tubuh berlingkar distal. Okay. Lepas tu, di sini Abang nak terangkan yang dekat sini, bahagian yang highlightkan ni sahaja yang mempunyai penyerapan semula, di mana istimewanya bahagian sini dia ada rembesan, di mana rembesan ni dia ada beberapa benda lah. Yang pertama korang kena take note, iaitu ion hidrogen, ion kalium, ion amonium, di mana tiga-tiga ion ni digunakan untuk mengekalkan pH dalam badan kita. Mengekalkan pH dalam badan kita. Mengekalkan pH. Kekalkan pH dalam badan kita. Ingat tu. Lepas tu, kan, kita ada urea, kreatina. Urea ni kita pernah belajar di dalam bab nutrisi. Okay? Korang boleh study balik. Kreatina, bahan toksik dan sesetengah dadah. Macam mana dekat dadah tu seseorang itu boleh detect dia ada dadah ke tak. Di mana kita ada sebelum ni kita ada belajar pasal proses penurasan, kan. Okay, bila ada proses penurasan, di situlah dadah boleh turas mana benda yang tidak berguna dalam badan kita, kan, dan dia akan buang sesetengah dadah melalui air kencing, di mana air kencing itulah kita boleh detect sama ada dia mengambil dadah ataupun tidak. Okey, faham tak kat situ? Faham, kan? Sebenarnya rembesan ni, kan, dia berlaku di sepanjang nefron, kan. Sebelum Bat ada terangkan dekat ni, sebelum masuk ke dalam proses ni, Bat ada terangkan pasal fungsi fungsi ginjal. Fungsi ginjal ialah sebagai organ perkumuhan. Bila organ perkumuhan ni kita akan keluarkan, dah kata dia akan kumuh, kan. Bila kumuh dia akan keluarkan semua benda yang macam tak berguna dalam badan kita keluar, iaitu melalui proses air kencing lah. Okey, faham tak kat situ? Okey. Okey. Okey, kita pergi kepada ductus pengumpul, di mana ductus pengumpul ni dia berlaku okey, dekat sini juga kita akan berlaku proses penyerapan semula. Sebenarnya ada 4 actually ada 4. Yang first, tubuh berlingkar proximal, liku Henle, tubuh berlingkar proximal, and last sekali ialah dekat kita punya ductus pengumpul. Ductus pengumpul ya. Okey. Sekarang ni, kan, kalau kita tengok yang lebih terperinci, di mana Abang dah bagi dia skop yang lebih kecil lagi. Okey, kita tengok dekat ni. Sini ialah kita panggil, kena ingat, iaitu tubul apa? Bukan tubul. Bukan tubul. Ini ialah ductus pengumpul. Okey, ductus pengumpul ni, kan, dia senang je cara dia. Sekarang ni dia ada
kalau korang tengok kat sini, sebenarnya ada hasil turasan yang lain. Jadinya ada bahagian-bahagian samalah, tetapi di dalam proses yang sama. Maksudnya kat sini dia ada sambungan lagi nefron yang lain. Nefron yang lain, nefron yang lain. Ini yang kita cerita ni, satu ni ialah proses nefron. Nampak tak? Dia macam complicated. Padahal nefron tu dia kecil saja. Dia berjuta-juta membentuk ginjal. Okey. Dekat sini kan, korang boleh lihat di mana air ni air ni kan, dia akan diserap semula. Sebab apa? Sebab badan kita perlukan air. Okey? Tengok ni, sebab badan kita perlukan air. So air ni akan keluar, diserap semula ke dalam badan kita. Sebab kat sini still dalam bahagian medula juga. Okey, lepas tu kita boleh tengok kepada rimbesan. Tadi kan kita dah belajar rimbesan yang paling aktif di dalam tubuh belingkar distal. Tetapi dia juga berlaku di nefron. Dan yang paling aktif di tubuh belingkar distal. Okey. Jadinya dekat sini kita kena tahu di mana ada urea. Urea ni kecil saja. Bila dia kecil, dia akan terkeluar. Tetapi dalam pembentukan air kencing kita, apabila air kencing tu kita keluarkan, still ada urea juga. Tapi certain sahaja, sebahagian sahaja. Kita tak semua, tetapi ada sikit saja. Sebab urea ni dia sangatlah kecil. Faham tak kat situ? Dia sangat kecil. So, apabila pembentukan air kencing, mesti ada ni. Air kencing akan mengandungi air, urea, garam natrium klorida, asid urik dan kreatina. Okey, itu saja proses di mana proses urea, proses nephrons, dan akan last sekali dia akan jadi pembentukan air kencing. Okey, itu saja.